Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berjumpa lagi kita di dalam rancangan Kisah Seram Netizen. Kisah Seram Netizen adalah sebuah rancangan podcast di mana aku menyampaikan kisah-kisah seram yang aku perolehi daripada orang-orang yang telah kirimkan cerita seram diorang ke aku dan kemudian aku akan ceritakan semula di dalam podcast aku ni. Jadi kalau ada antara korang yang ada kisah seram yang betul-betul jadi kat diri sendiri ke, ataupun orang-orang yang korang kenal ke, korang boleh share lah cerita seram korang tu. Sama ada boleh share melalui Facebook aku. Okay, aku ada letak link kat ruangan description, so korang boleh klik link tu dan kemudian korang boleh hantar message. Ataupun lagi satu, aku ada letak juga email address aku, so korang boleh hantar cerita seram korang tu kat email address aku. Okay, untuk cerita seram pada hari ni, aku nak kongsikan satu kisah seram yang telah terjadi kepada seorang brother ni. Dia share pengalaman seram dia. Kisah seram dia ni berlaku kat Putrajaya katanya. Masa tu pada tahun 2010. Dia kata kejadian seram tu berlaku betul-betul kat depan bangunan Konizion yang dekat dengan IOI Mall. Tapi masa tu tak ada lagi bangunan tu. So kalau macam korang nak dapat gambaran macam tu ceritanya. Dia bukan macam cerita, kat situ lah lokasi terjadinya kejadian seram tu, kat bangunan Konizion tu yang sekarang ni, belakang IOI Mall kot tak silap aku, bangunan Konizion tu. So kat kawasan tu lah yang dia kena ganggu. Alright, so tanpa aku membuang masa, jom kita dengarkan kisah yang telah dikongsikan oleh brother ni. Dia menamakan diri dia sebagai Helmi. So jom kita dengar sama-sama kisah yang aku nak kongsikan ni. Saya nak kongsikan pengalaman seram saya yang berlaku pada tahun 2010. Masa tu saya bekerja di Bukit Jalil tapi tinggal di Presin 11 Putrajaya. Biasanya saya akan balik dari pejabat pukul 6 petang. Tapi pada hari kejadian seram tu berlaku, saya balik pada pukul 11 malam. Ini kerana ada macam-macam kerja yang perlu diselesaikan dengan segera. Kalau lambat siapkan, alamatnya kena makilah dengan bos. Jadi nak tak nak, saya dan kawan-kawan lain pun gigihlah siapkan kerja yang telah diarahkan sampai kami semua tak sedar jam dah menunjukkan pukul 11 malam. Kami semua pun bergegas pulang pada masa tu dan kebanyakan kawan-kawan saya, diorang tinggal di kawasan Bukit Jalil je. Tapi saya ni tinggal jauh kat Putrajaya. Jadi pulanglah saya berseorangan ke Putrajaya dengan menaiki motor ES5 saya. Kejadian seram ini berlaku semasa saya sudah menghampiri kawasan Putrajaya. Okey, so seperti yang dikatakan yang aku cakap awal tadi, kejadian ini berlaku betul-betul dekat depan jalan, kat jalan depan bangunan Konizion yang berdekatan dengan IOI Mall Putrajaya sekarang. So kat lokasi situ Okay. So disebabkan dah lewat malam, hanya kenderaan saya saja yang berada di atas jalan raya ketika itu. Saya memang tak nampak langsung kenderaan lain. Sedang saya fokus pada tunggangan saya, tiba-tiba visor helmet saya dilibas oleh sesuatu. Libasan tu cukup pantas sampai saya tak perasan. Apa benda tu? Saya pun tertanya-tanya sendirian. Apa benda yang libas visor aku ni? Aku langgar kelawar ke kain lap motor aku ni dah melayang? Pada masa tu juga, saya pun pandang ke bawah untuk melihat raga motor saya. Bila saya tengok kat bawah, kat raga motor, kain lap masih elok je ada. Lagipun saya ni bukan bawa motor macam orang nak berlumba sampai kain saya tu boleh melayang. Saya pun pandang balik ke depan dan cuba fokus semula kepada tunggangan saya. Tapi tak lama selepas tu, ada lagi benda yang melibas-libas visor saya. Kali ni, libasannya lebih lama sehingga saya dapat lihat benda yang sedang bertubi-tubi melibas visor saya yang datang dari sebelah kiri. Uish, kain apa pula duk libas-libas visor aku ni? Tanya saya dalam hati. Masa tu, peluh dingin pun mula keluar membasahi dahi. Jantung saya tak payah cakap memang berdegup kencang. Bulu roma pun terus meremang. Mana taknya macam ada yang tak kena pada kain yang sedang melibas-libas visor saya tu. Kain tu seolah-olah kekal berada di sebelah saya untuk melibas-libas visor, sedangkan saya dan motor masih bergerak ketika itu.
Ish, ada benda ke sebelah kiri aku ni? Fikir saya. Hati saya kuat mengatakan bahawa memang ada benda yang berada di sebelah saya. Cumanya, saya tak berani nak menoleh ke kiri pada waktu tu. Namun begitu, dari ekor mata saya akhirnya ternampak benda yang sedang melibas-libas visor helmet saya. Di sebelah kiri saya sedang terbang satu makhluk seperti perempuan dengan rambutnya yang panjang mengurai dan pakaiannya macam baju kelawar, tapi dipenuhi dengan tanah. Penuh habis satu pakaian dia dengan tanah. Yang buat saya semakin takut tu ialah apabila makhluk yang sedang terbang sebelah saya ni, dia terbang dalam keadaan yang sedang berdiri tegak dan seiring dengan kelajuan motosikal saya. Woi, memang seram betul masa tu. Dalam hati saya, apa yang saya cakap semua bercampur bau. Kejap saya baca ayat kursi, kejap saya mencarut, kejap saya baca surah 3 kul, kejap saya mencarut. Saya jadi macam tu sebab saya sedang takut sangat masa tu. Saya dah cuba memecut laju, tapi makhluk menakutkan tu masih mampu untuk menyamai kelajuan motor saya. Saya tak tahu berapa lama dah makhluk menakutkan tu terbang beriringan di sebelah saya. Kalau seminit sekalipun, itulah seminit paling lama dalam hidup saya. Walaupun dilanda ketakutan yang amat sangat, saya masih mampu mengawal motosikal dengan baik. Cumanya, bila saya melihat cermin sisi belah kanan, saya sekali lagi terkejut. Saya tak sangka makhluk yang sedang terbang di sebelah kiri saya datang dengan teman. Dari cermin sisi belah kanan, saya dapat lihat ada kepala berupa lelaki dengan rambut yang panjang sedang cuba mengejar saya. Ya, kepala lelaki itu sedang terbang dengan kepalanya sahaja, tanpa kaki, badan dan juga tangan. Ya Allah, ujian apa yang kau bagi kat aku malam-malam macam ni? Kata saya dalam hati. Kepala tu memang laju mengejar saya untuk menyamai kelajuan motor saya yang telah saya percepatkan kerana mahu segera sampai di rumah dan melepaskan diri daripada gangguan ini. Ketika itu juga, dari ekor mata saya dapat lihat makhluk berupa perempuan di sebelah kiri masih dalam keadaan bersahaja terbang mengiringi saya. Motor saya semakin lama semakin laju. Saya dah tak risau dah kalau aksiden ni. Janji saya dapat tinggalkan dua makhluk yang menakutkan ni. Kemudian, pada ketika itu, saya terdengar bunyi horn berkali-kali. Saya tak pasti dari mana datangnya bunyi tu, sebab saya nak toleh kiri dan kanan pun tak berani. Sebab ada dua makhluk menakutkan tu di sisi saya. Tak lama selepas tu, saya dapati ada sebuah kereta Proton Wira Aerobag lalu di sebelah saya. Kereta tu tidak memecut dan meninggalkan saya. Malah pemandunya membawa kereta mengikut kelajuan motor saya. Pemandu kereta Proton Wira itu terus menekan-nekan horn dan tanpa saya sedari, dua makhluk menakutkan yang mengikut saya sejak tadi hilang begitu saja. Kemudian, pemandu kereta Proton Wira tu memberi isyarat kepada saya supaya berhenti sekejap di tepi jalan. Saya pun menurutinya dan berhenti bersama-sama dengan kereta tu. Sebaik saja berhenti, pemandu kereta Proton Wira tu pun keluar dan terus datang kepada saya dengan segera. Assalamualaikum bang. Kau okey tak? Tanya pemandu Proton Wira tu. Saya okey bang, saya okey. Ui, nasib baik bro ada lah. Kalau tak, tak apa jadilah kat saya tadi. Terima kasih bro. Balas saya dengan suara yang terketar-ketar sebab takut. Itulah, aku nampak dah dari tadi dua ekor benda tu duk follow kau ke. Aku risau benda tu boleh buat kau aksiden tu. Tu aku terus laju kejar kau. Saya terkejut bila pemandu kata dia boleh nampak dua makhluk menakutkan tu. Saya pun tanya lah, bro, kau boleh nampak ke benda dua ekor tu? Boleh weh, jelas sangat. Itu yang aku horn tu. Bukanlah ala benda tu pun, tapi nak bagi kau sedar supaya tak aksiden weh. Jelas pemandu Proton Wira tu. Oh iya ke? Terima kasih lah bro. Kalau bro tak ada tadi, aku rasa tergolek lah aku dalam longkang. Tak ada hal lah weh. Kau nak balik mana ni? Kau nak aku teman nak ikut belakang? Tak apa bro, aku okey je. Rumah pun nak dekat lah. Betul ni? Betul kau boleh balik seorang? Betul bro.
Terima kasih Terima kasih banyak-banyak tolong aku. Okey. Tak ada hal. Elok-elok bawa motor tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bro. Terima kasih. Selepas pemandu Proton Wira tu berlalu pergi, saya pun turut bergerak untuk pulang ke rumah. Alhamdulillah, sepanjang perjalanan, dua makhluk tu tak datang balik. Saya berjaya sampai rumah dengan selamat. Bila terkenang semula kisah ni, memang rasa macam kelakar. Mana taknya, bayangkan ada hantu boleh terbang dalam keadaan tegak berdiri dan terbang sama laju dengan kelajuan motor saya. Tapi, bila dah jadi depan mata, benda kelakar pun jadi tak kelakar kalau dah kena sakap macam tu. Rasa nak luruh jantung So itulah saja kisah yang berlaku, kisah seram yang berlaku kepada brother yang bernama Helmi ni. Tapi apapun kita kena ucap, aku rasa brother Helmi ni memang kena ucap terima kasih lah kat brother Proton Wira tu. Kalau brother Proton Wira tu tak ada, tak hon, aku rasa mau benda tu mengikut sampai balik rumah, tak pun paling teruk pun mungkin boleh menyebabkan kemalangan lah. Alright, so setakat tu saja cerita aku untuk minggu ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi mendengar sampai habis. Jadi insyaAllah kalau tak ada apa-apa, tak ada apa-apa masalah ke apa, minggu depan kita jumpa lagi dalam rancangan yang sama, iaitu Kisah Seram Netizen. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.